اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يهدي الحائرين ضياء، هو النور يهدي الحائرين ضياء، وفي الحشر ذل المرسلين لواء، وفي الحشر ذل المرسلين لواء. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخوف خير سماء، ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه، فلله ما للعين من مشهد اجتلاء، يعز على أهل الحجاب اجتلاء. أيا نازحا عني ومسكنه الحشا، أجب من ملا كل النواحي نداؤه، أجب من توالاه الهوى فيك وامض فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء. فيا ربي شرفني برؤية سيدي، وأجل صدى القلب الكثير صداه، وبلغ عليا ما يروم إلى اللقاء، بأشرف عبدي جل جسدي عليه صلاة الله ما هبت الصبا، وما أطرب الحاد فطاب حداه، مع الآل والأصحاب ما قال منشدون. هو النور يهدي الحائرين ضياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Syekhuna wa Murabbina As-Sayyid Al-Imam Ad-Da'iya ila Allah Sayyid Al-Walid Al-Habib Kadhim bin Ja'far As-Sakkaf, matta'ana Allah bih, tawwalallahu umruhu fi sihha wal afiyah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, ayahanda kita Al-Habib Kadhim bin Ja'far As-Sakkaf, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dengan berkat datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram akhina fillah Sayyid Al-Habib Aidrus Al-Habashi, Al-Mukarram akhina fillah Al-Da'iya ila Allah Al-Ustaz Muhammad Masduki Ishaq, mata'ana Allah bih. Al-Mukarram akhina fillah Al-Ustaz Azam, mata'ana Allah bih. Al-Mukarram kekanda saya yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, yang datang daripada bumi Malaka, datang daripada bumi Hang Tuah. Rupanya ini bukan bumi Hang Tuah para jemaah sekalian, Melaka buminya orang-orang wali. Subhanallah, beliau datang jauh-jauh daripada Melaka yang sudah saya anggap seperti saudara kandung saya sendiri. Al-Mukarram Ad-Da'iya ila Allah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Ustaz Muhammad Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau. Mudah-mudahan pondok pesantren beliau senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan satu hari kelak kita majlis Rasulullah akan dapat ziarah lagi ke pondok pesantren beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita pada malam hari ini yang mana kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah, dalam masjid yang penuh dengan barakah ini, masjid yang dinamakan Masjid Al-Abdul Razak. Pendiri masjid ini sampai sekarang pasti mendapatkan ketenangan dan pasti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak syak lagi di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Al-Abdul Razak? Arti Al itu keluarga, Abdul Razak keluarga dari golongan yang disebut namanya Abdul Razak. Kisahnya masjid ini adalah dibina dan diberikan tapak masjid ini merupakan kepunyaan dari keluarga Al-Abdul Razak yang berada di Kuwait sana para jemaah sekalian. Mereka mendirikan masjid ini dan alhamdulillah masjid ini telah diresmikan oleh Presiden pertama Singapura, yaitu Presiden Yusof Ishak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kuburannya taman dari taman-taman syurga. Dan masjid ini merupakan masjid yang tua, yang hanya dulu dari papan, setelah itu dibina kembali, dan sampai dah sekarang ini megah dan tersergam masjid yang penuh dengan barakah ini. Masjid ini tidak pernah sunyi daripada kedatangan para alim ulama, para aulia. Imam yang paling lama yang ada di masjid ini yang telah pun meninggal yaitu Al-Habib Hussein Al-Habashi, seorang wali min auliaillah. Begitu juga para alim ulama yang lain yang selalu datang ke masjid ini sampai diadakan kuliah ataupun diadakan madras ataupun diadakan roha yang dipimpin oleh almarhum Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, seorang wali Allah, orang alim besar yang dilahirkan di kota Tarim tapi meninggalnya di Singapura. Dan juga masjid ini juga dulu pernah didatangi oleh
oleh guru-guru kita, guru kepada masyarakat Singapura yang banyak sekali mengarang kitab-kitab, dan salah satu kitabnya yaitu kitab pelita Al-Quran, yaitu almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dan juga Al-Habib Awad bin Hamid, dan juga guru kepada masyarakat Singapura yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumin, yang terkenal dengan sebutan Sahibul Mutarjamah. Sahibul Mutarjamah kerana apa? Beliau begitu pakar dan begitu alim sekali dari segi bidang ilmu agamanya, sampai beliau menterjemahkan kitab-kitab agama ke dalam bahasa Melayu agar ia menjadikan kesenangan bagi masyarakat Islam kita di Singapura. Maka ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat. Kalau kita mau hitungkan nikmat tersebut satu demi satu, maka kita tidak akan dapat untuk menghitungkan. Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba untuk hitung nikmat Allah tersebut, maka kamu tidak akan mampu, maka kamu tidak akan dapat untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka apa yang seharusnya kita buat tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berkata seorang wali Allah besar yang telah berwafat, yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, yang wafatnya di Batu Pahat. Beliau memperjelaskan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sakit. Apabila seseorang itu ditimpa sakit, maka jangan cepat mengadu yang ia sakit, akan tetapi nikmatilah sakit, rasa sakit tersebut, kerana ia merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya kenapa sakit ini nikmat wahai Habib, dijelaskan oleh Habib, kerana kalau orang itu tidak ditimpa sakit, maka dia tidak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau kita sakit, ada di rumah sakit, baring, nak pusing ke kanan, pasti kita akan sebut ya Allah. Mau bangun pasti kita akan sebut subhanallah. Mau pusing ke kiri pasti kita akan sebut subhanallah, dan sebagainya. Dengan tidak secara langsung, sakit ini nikmat dari Allah, memberikan kita keizinan dapat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya ingat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi bersabda tatkala Nabi sampai di kota Madinah, dengan Nabi memperjelaskan, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sampaikanlah salam, wasat'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sampaikanlah silaturahim, sambungkanlah tali persaudaraan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan beribadahlah kamu di malam hari tatkala manusia itu dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tenang. Maka ini sepotong hadis Nabi SAW yang mana kita lihat bagaimana cara beri salam, pasti semua kita tahu. Bagaimana cara kita berkongsi makanan, berkongsi rezeki, kalau dapat nikmat dari Allah, pasti kita tahu. Dan bagaimana cara untuk mempereratkan hubungan kasih sayang antara satu dengan lain, suami dengan istri, anak dengan orang tua, sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara, anak murid dengan guru, pasti semuanya kita tahu bagaimana cara untuk mempereratkan kasih sayang ini. Dan Nabi memperjelaskan, sembahyanglah kamu wahai manusia di waktu malam tatkala manusia itu tidur. Siapa yang tak mampu untuk buat sembahyang, para jemaah sekalian, semua kita boleh sembahyang. Siapa tak mampu nak buat sembahyang 2 rakaat sahaja di malam hari, semua kita mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kenapakah Nabi SAW memperjelaskan ini? Kerana satu, orang menyampaikan salam merupakan satu nikmat besar dari Allah Ta'ala. Cuba bayangkan kalau kita melantunkan Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu, warahmatullah kalau mau dilengkapkan, dan rahmat Allah wa barakatuh, dan keberkahan Allah ke atas dirimu. Dan orang itu menjawab waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga salam sejahtera.
wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkatannya Allah. Maka lihat para jemaah sekalian, memberi salam saja, orang yang memberikan salam dan orang yang menjawabkan salam dengan secara tidak langsung sudah saling mendoakan antara satu dengan yang lain, dengan kita mohon agar dia itu selamat dunia akhirat. Rahmat Allah senantiasa tercurah ke atas kedua mereka, dan keberkatan hidup tercurah ke atas kedua mereka. Ini merupakan satu nikmat yang agung, nikmat yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidaklah ada artinya saya ini berbicara dan terus berbicara dan terus menyampaikan kalam kalaulah ada tuan guru dan ayahda kita yang ada di hadapan kita ini. Maka saya hanya menyampaikan bunga-bunga pendahuluan saja, sekapur sirihnya saja para jemaah sekalian. Maka yang akan melengkapkan dan yang akan mendengarkan kita sedikit sebanyak nasihat seberapa ringkas dalam tempoh 10 minit, 15 minit yang kita akan dengarkan daripada guru kita. Sedikit, dan siapakah ini Habib Kazim bin Ja'far As-Saqqaf? Siapakah ini? Ya, kalau pepatah dalam bahasa fikih dijelaskan kalau datang air tayamum itu batal. Ya, betul Ustaz ya? Datang air tayamum itu batal. Ya. Mengkalan fuqaha bi idza ja'atil ma' wa qatil. Kalau datang itu air, maka tayamum itu batal. Saya ini tayamum, Habib Kazim ini air, maka kalau sudah datang air, tayamum tak berguna lagi para jemaah sekalian. Maka tak perlulah untuk saya panjang-panjang lebar cakap. Mungkin para jemaah, lah Ustaz Hasan lagi katanya Habib Kazim bosan lihat. Maka cukuplah saya sampai di sini saja. Jadi sekelumit sikit para jemaah sekalian, man huwa hadzal Habib? Siapa ini Habib Kazim? Orang selalu sebut Habib Kazim, Habib Kazim, Habib Kazim. Man huwa Habib Kazim? Siapa dia Habib Kazim? Dia adalah seorang imam jalil, alim, bukan sembarang alim, allamah, sangat-sangat alim. Dan beliau berdakwah dengan tanpa meminta imbalan apa-apa pun daripada manusia. Jauh datang daripada Hadramaut, dari bumi Wadi Ahqaf, buminya Sayyidina Muhajir, buminya Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saqqaf, buminya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, buminya Al-Kutub Sayyidina Abdullah Al-Idrus, buminya Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan banyak lagi orang-orang wali-wali Allah yang sampai kepada pangkat kutubnya. Maka beliau ada di hadapan kita ini. Nasab beliau ini tidak hanya sampai kepada berapa saja. Nasab beliau ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu syahid. Dan Al-Habib Kazim bin Ja'far As-Saqqaf, sewaktu saya berada di Hadramaut, sewaktu saya berada di Darul Mustafa, beliau merupakan salah seorang daripada para habaib yang sudah terkemuka, para alim ulama yang sudah terkemuka. Dan beliau memegang sebuah sekolah cawangan daripada Darul Mustafa yang disebut dengan Rubat Ar-Rawdah di Mukalla dahulu. Mukalla ini suatu tempat dari kota Hadramaut yang mana bersebelahan dengan laut. Senang cakap macam East Coast lah para jemaah sekalian, tapi East Coast ada sate, Mukalla tak ada sate. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka Al-Habib Kazim beliau pegang rubat tersebut, beliau pegang cawangan Darul Mustafa, dan terdapat banyak sekali pelajar-pelajar yang dipindahkan. Salah satu pelajar yang nakal adalah saya ini, maka dipindahkanlah ke Rubat Ar-Rawdah bersama Al-Habib Kazim bin Ja'far As-Saqqaf. Dan beliau, apabila saya menuntut ilmu kepada beliau, membaca kitab tafsir, membaca kitab tauhid, membaca kitab nahwu, membaca kitab fikih, sampai saya sendiri bingung mau mencatat mulahadat, mencatat apa yang beliau sampaikan. Sampai pernah satu ketika apabila beliau sedang mengajar, mensyarahkan, sampai kita bingung mau tulis, kita letakkan pen tersebut, dan beliau jelaskan kepada kita kenapa letakkan pen. Penat? Tak tahu nak tulis? Kita jelaskan, bingung kita mau tulis. Habib hanya senyum, dan Habib tanya dengan kita, apakah kamu semua sudah kenyang? Kalau lapar lagi dari keterangan aku, katakan, akan kupas lagi.
begitu alim, bahrul ilm, begitu sangat-sangat alim para jemaah yang dirahmati Allah. Dan saya ingat salah satu daripada perjalanan saya pernah dulu satu kereta nafsu sayyara ma'al Habib Karim. Satu kereta kita keluar daripada Mukalla, kita pergi ke tempat satu namanya, tempat ada satu kampung namanya Kampung Disk. Maka Al-Habib Karim masuk ke tempat kampung tersebut, ada sebuah masjid dan beliau mulakan bersyarah. Berdiri bersyarah. Akhirnya beliau pun selesai syarah, keluar dari rumah tersebut, keluar dari masjid tersebut dan naik kereta. Dalam pulang ke kereta, dalam perjalanan pulang, beliau memperjelaskan ini bukan dakwah. Saya tanya, kenapa Habib bukan dakwah? Kita mendapatkan kesenangan, Nabi berdakwah susah-susah. Ini bukan dakwah. Balik lagi kan? Maka U-turn kembali lagi ke masjid tersebut dan beliau masuk lagi ke masjid tersebut dan bersyarah lagi, bercakap lagi. Akhirnya beliau keluar daripada masjid tersebut dengan orang-orang kampung yang mempunyai fikiran-fikiran yang seperti apa kita tahu, tak payah cakaplah para jemaah sekalian. Akhirnya kereta kita itu dilempar dengan batu. Ya, dilempar dengan batu dan cermin kereta itu pecah. Dan Habib Karim memperjelaskan, kata, sekarang kita dapat kesusahan, ini dia dakwah. Sekarang kita boleh balik ke rumah. Lihat para jemaah yang dirahmati Allah, ya, amalan datuknya Sayyidina Muhammad SAW turun kepada cucunya. Kita lihat bagaimana susah Nabi Muhammad SAW. Najis diletakkan di atas bahu. Ada tempat tanah lahir, tapi Nabi keluar ke Madinah, tak hidup di Mekah pun, wafat pun di Madinah. Lihat, inilah dia, seorang zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di hadapan kita. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, cukuplah kisah sikit sebanyak tentang Habib Karim, yang mana saya rasa tak perlulah untuk saya lagi panjang lebar. Maka kita akan minta sedikit nasihat ringkasan daripada Habib Karim tentang hadis yang baru tadi kita baca. Baru saya jelaskan sikit je afsyus salam bainakum. Mungkin Habib boleh teruskan tentang at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil-laili wan nasu niyam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Ustaz Izam terjemahkan. Saya akan cuba sedaya upaya untuk terjemahkan kalam Habib Karim ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat bersama. Alhamdulillah الذي وفقنا ووفقكم للحضور في هذا المسجد المبارك وللاعتكاف تحت الأبواب الرحمات الإلهية والعطايا الربانية واسطة المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Habib Karim bin Ja'far As-Sagaf memulakan ceramahnya dengan beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian, dan kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala kerana kita dikumpulkan di dalam rumah Allah. Dan salah satu kelebihan-kelebihan yang ada dalam rumah Allah adalah kita dapat beriktikaf di dalamnya. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يوفقكم ويعطيكم هذا الثواب العظيم والأجر الكبير. Dan patut dan seharusnya kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan apa yang kita buat ini kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. وإذا تحركتم إلى مثل هذا المجلس المبارك فذكروا أنفسكم دائما بأنكم ذاهبون إلى مجلس عظيم، مجلس كبير، مجلس يذكر فيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتنزل فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى على الحاضرين وعلى الغائبين. Dan kata Habib, apabila kita keluar dari rumah kita, berjalan kaki menuju ke majlis seperti apa yang kita ada sekarang ini, kita perlu hadirkan hati kita dalam majlis ini, bukan hanya kerana untuk datang, tapi bila kita datang, jasad dan roh kita hadir. Kerana majlis ini merupakan majlis yang sangat-sangat besar, majlis yang mana apabila kita hadir di dalam majlis tersebut, kita mendapatkan ganjaran. Dan orang yang tak dapat hadir, apabila dia niat untuk dapat datang ke majlis ini, maka ia akan dapat ganjaran seperti mana orang yang hadir. فمن حين تخرجون من بيوتكم إلى أمثال هذه المجالس المباركة تنوون طلب العلم وتنوون نوايا عظيمة.